السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang berkat ini, malam turunnya hujan yang membawa rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara masa-masa yang dimakbulkan doa adalah ketika turunnya hujan. Waktu hujan ni doa makbul. Berdoalah banyak-banyak supaya Allah Taala berikan kemenangan kepada orang-orang Islam. Pada Islam dan orang-orang Islam, kemenangan, kesejahteraan, ketenangan, keamanan, meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat. Malam ini insya-Allah kita sambung lagi tafsir kita tentang surah Ad-Duha. Kita dah baca satu perenggan berkenaan dengan makna surah yang terkandung dalam surah Ad-Duha ini secara ringkas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu duha. Yang dimasukkan dengan waktu duha itu adalah siang sepenuhnya. Dan Allah bersumpah dengan malam. Apabila malam itu dia menenangkan segala makhluk. Dan malam itu semakin lama semakin pekat, semakin gelap. Dan makhluk tenggelam dalam kerehatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah tidak mensia-siakannya. Allah tidak membiarkannya, tidak meninggalkannya dan tidak membencinya. Dengan memperlambatkan turunnya wahyu daripada Allah Taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nanti lepas itu bila Allah turunkan wahyu, Allah Taala sampaikan khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tak kira lah akhirat ni maksudnya yang terakhir itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam jenis nikmat di akhirat. Apa yang akan dapat menggembirakan, dapat menyenangkan hati, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu redha dengan segala nikmat Allah Taala yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Nabi dengan beberapa kurniaan. Yang pertamanya iaitu ketika Nabi SAW anak yatim. Allah Taala pelihara Nabi, Allah jaga Nabi. Dan Allah kata, engkau tak tahu apa-apa pun tentang iman, kau tak tahu apa-apa pun tentang Alkitab, tentang Al-Quran, maka Allah Ta'ala ajarkan engkau apa yang kau tidak tahu. Ini sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 52. Kita buka surah Asy-Syura ayat 52. Okey. Surah nombor 42. Ni. Ayat 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Okey. Allah kata maksud dia, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, ilaika,
kepadamu wahai Muhammad SAW ruhan min amrina, yani ruh yani Al-Quran, min amrina dengan perintah kami, ma kunta tadri sebelumnya engkau tidak tahu, mal kitabu apakah kitab itu, apakah Al-Quran itu, walal imanu dan apakah iman itu, walakin ja'alnahu akan tetapi kami jadikan ia Al-Quran itu nuran cahaya, nahdi bihi yang kami beri petunjuk dengan Al-Quran itu, man nasya'u siapa yang kami kehendaki, min ibadina daripada hamba-hamba kami. Jadi nak petunjuk tak dapat tidak daripada Al-Quran dan juga daripada As-Sunnah yakni hadis yang menjelaskan bagi Al-Quran. Dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Sini saya nak tunjuk ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Yang mana sebelum ni kau tak tahu pun apa dia itu Al-Quran, apa itu iman, tapi Allah yang memberikan kurniaannya kepada kamu sehingga kamu tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Jadi fa'allamaka ma lam takun ta'lam, maka Allah ajarkan kamu apa yang kamu tak tahu sebelum ni. Kemudian Allah berikan kepada engkau taufik untuk melakukan amalan yang terbaik. Allah berikan dorongan kepada engkau, petunjuk kepada engkau untuk melaksanakan amalan yang terbaik. Kemudian Allah dapati kau ni orang yang fakir. Kan? Fakir. Susah. Maka Allah Ta'ala berikan kepada engkau rezeki engkau. Kan? Dan Allah Ta'ala kayakan engkau dengan sifat qana'ah. Sifat rasa cukup di atas segala yang ada. Dan sifat sabar. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas itu Allah Ta'ala wasiatkan kepada Nabi SAW dengan 3 wasiat. Apa dia wasiat? Wasiat ni makna pesanan. Maka anak-anak yatim janganlah engkau berinteraksi ataupun bermuamalah dengan cara yang buruk dengan mereka. Anak yatim kena bermuamalah dengan cara yang baik. Kenapa? Pahala berbuat baik kepada anak yatim sangat besarlah. Sebab kita baca hadis bahawa Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul aitam hakadha, Nabi SAW, aku dan orang yang menjaga anak yatim seperti ini dalam syurga lah. Maknanya ibadat jari tengah dengan jari telunjuk dengan jari tengah ni. Kan dekatnya dia dengan Nabi SAW di syurga. Orang belah anak yatim. Kemudian wa ammasailu, adapun orang yang meminta-minta fala tazjuruhu, jangan kau herdik dia, tengking dia, bahkan berikan makanan kepadanya, tunaikan hajat dia. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu yang Allah berikan kepada engkau, Allah limpahkan kepada engkau, maka berbicaralah dengan nikmat tersebut, bukan menjadi kesalahan. Cerita tentang nikmat kurniaan Allah Ta'ala ke atas kita. Kemudian masuk kepada poin yang seterusnya, iaitu waqafat. Maksudnya renungan-renungan yang kita dapat perhatikan daripada surah Ad-Duha ini. Yang pertamanya, kita lihat beberapa renungan bersama dengan sesuatu yang dibuat sumpah dengannya dan sesuatu yang dibuat sumpah di atasnya. Sesuatu yang dibuat sumpah dengannya adalah waktu duha. Allah jadikan dia itu sebagai perkara yang Allah bersumpah dengannya. Wadduha wal lail. Waktu duha dan waktu malam. Apabila dia menutupi. Ya Allah jadikan dia sebagai perkara yang Allah bersumpah dengannya. Sumpah dengan makhluk ni Allah Ta'ala bolehlah. Adapun makhluk bersumpah dengan makhluk tak boleh. Kan? Termasuk dalam syirik lah. Kategori syirik. Bersumpah hanya dengan Allah Ta'ala. Tak boleh sumpah dengan makhluk. Walaupun syirik kecil, dia akan menyampai kepada syirik besar lah. Jadi penjelasan tentang Ad-Duha ini, Ad-Duha iaitu dipanggil sutu'ud daw' wa 'azam. Mana kecerahan cahaya lah. Cahaya yang cerah. Jadi munasabah, kesesuaian Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha ni. Apa dia munasabah Allah bersumpah dengan waktu duha? Yang di waktu duha ialah waktu munculnya cahaya matahari. Dan dia mula menyebar. Cahaya dia tadi. Ya kan? Ini mengisyaratkan seperti mana turunnya wahyu. Wahyu turun kepada Nabi SAW. Maka wahyu tadi menyebar kepada manusia semua. Dan ia berterusan sampai ke hari
Allah Ta'ala angkat balik Al-Quran ni. Ya? Jadi begitu, maknanya turun wahyu dan berlakunya hidayah ataupun petunjuk. Bila turun wahyu, ada orang yang dapat petunjuk dengan wahyu tersebut. Bila terpancarnya cahaya duha, maka ada yang akan kena cahaya tersebut, yang akan ambil manfaat daripada cahaya tersebut. Sebagaimana wahyu yang diambil manfaat daripadanya oleh manusia yang hendak mengikut petunjuk lah. Jadi al-lail, malam itu, apabila ia menutupi ataupun malam itu menjadi tenang. Kan, malam jadi tenang dengan ketenangan yang sempurna. Sebab Allah jadi malam ni untuk kita rehat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian untuk kamu berehat, untuk tidur, ambil tenaga, kan? Dan juga untuk mana yang kamu bermunajat kepada Allah waktu malam. Jadi penggunaan perkataan ad-duha ialah waktu tertegaknya, maksudnya cahaya matahari tadi, dan cahaya dia jadi sempurna. Cahaya dia jadi sempurna, menerangi alam. Ya? Jadi ad-duha dia panggil duhwatun nahar, cahaya tengah hari, gitulah. Dan dia adalah waktu untuk orang bekerja, bergerak, kan? Waktu ialah berlakunya keletihan, kepenatan akibat bekerja, gitu dia kata wal judu wat ta'ab. Jadi dia kata ta'bir dengan waktu duha ni, siang tu dengan waktu duha, kerana dia adalah cahaya matahari, dia panggil awal siang. Ya, dia adalah awal siang, yang cahaya dia tadi maknanya menerangi segala. Berulang lagi perkataan ni, wa akhraja duhaha. Ini sebagaimana Allah berfirman, Allah kata wa akhraja duhaha, yakni abraza naharaha, Allah zahirkan waktu siang itu. Kenapa? Kerana dia adalah waktu yang paling, dia panggil waktu yang paling mulia, paling baik lah. Okay, waktu duha ni waktu yang paling baik dalam waktu siang. Cahaya dia pun cahaya yang paling baik dalam waktu siang. Sebab tu kalau orang nak ambil cahaya waktu panas, kan, waktu vitamin pada panggil vitamin D, ambil cahaya waktu duha, kan. Dia tak ambil waktu tengah hari matahari terpacak tu, dan waktu petang tu, kan, waktu duha. Waktu kita sekolah jasmani pun, pendidikan jasmani pagi, okay, waktu duha tu. Itu kelebihan dia lah. Baik. Jadi kerana mana kedudukan waktu tu baik, maka sesuai disebut di sinilah. Daripada waktu lain, lepas zuhur ke lepas asar ke, ya, Allah sebut di sini wadduha. Di waktu asar ada pula ayat dia wal asri, demi masa, kan, demi masa. Jadi inilah dia rahsia lah disebut, maknanya ad-duha, lepas disebut lepasnya itu malam, waktu siang. Kemudian disebut selepasnya waktu malam, wal-laili idza saja. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya wad-duha wal-laili idza saja, kan? Dia kata di sini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan cahaya tadi, kan? Ataupun dia kata di sini yarudduha ula ila adh-dhahira kauniyah musyahadah wa mu'taraf biha 'inda al-jami' wa anna Allah khalaqa an-nahara wa ja'ala mahalla lil-harakah. Ini sebagai penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah yang menciptakan siang, dan Allah jadikan siang itu sebagai tempat untuk kita bergerak, ya, bekerja, dan Allah jadikan malam itu sebagai tempat waktu untuk kita berehat dan menenangkan diri. Maka manusia berehat di waktu malam. Supaya apa? Supaya tenaga dia kembali, kekuatan dia kembali untuk dia menghadapi subuh esoknya, subuh yang baru. Ya. Jadi maknanya inilah dia kesesuaian, dia panggil persamaan di antara wahyu, persamaan waktu duha dengan wahyu yang Allah Taala turunkan. Ya, wahyu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa wahyu ini tidak akan berhenti sehingga selesai.
tidak, dia akan turun berterusan sehingga waktu dia selesai lah. Macam siang lah. Siang akan terus berlaku, malam akan terus berlaku sehingga Allah maknanya menegak atau melaksanakan kiamat lah. Sehingga kiamat itu berlaku. Kehancuran alam lah. Mana siang dan malam itu akan ada sehingga berlakunya hari kiamat. Dan wahyu itu pun sentiasa turun. Sehingga Nabi SAW wafat lah. Sehingga tugas dia selesai, risalah Allah Ta'ala dah sampai ke bumi tadi, maka habislah. Tak turun lagi lah, selesai lah. Begitu juga siang malam ini akan selesai bila berlakunya kiamat. Itu persamaan. Ya? Jadi wahyu bila dia turun, maknanya dia akan berlaku penurunan tadi. Hari demi hari lah. Dia akan dah turun hari ini, dia akan datang lagi selepas ini. Ya kan? Sebab itu Allah Ta'ala sampaikan khabar gembira kepada Nabi SAW, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang terakhir itu lebih baik untuk kau daripada yang di awal tadi. Yakni, tunggu hai Muhammad. Intadhir ya Muhammad, fasawfa ya'tika khairun kathir. Tunggu hai Muhammad SAW, sungguhnya akan datang kepada engkau kebaikan yang banyak selepas ini. Ini dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan supaya manusia tadi, makhluk tadi merenung kepada zahir alam ini dan kepada tabiat alam yang mereka hidup padanya. Jadi supaya kita merenung kepada firman ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kembalikan kita, jadikan kita supaya kita merenung kepada alam ini. Fa antum, maka kamu berehat daripada kepenatan siang dengan tibanya waktu malam. Maksudnya, yang kemudian datang itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Siang penat, malam berehat. Jadi malam itu lebih baik daripada siang untuk menghilangkan kepenatan. Baik. Jadi siang jadi lebih baik daripada malam bila siang kita gunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Siang yang kita nanti-nantikan. Dan malam pun kita nanti juga. Tabiat manusia ni, dia menanti malam dan dia menanti siang. Bila kita ada waktu malam ni, tak siang lagi. Aku tengok jam lah. Tak siang lagi. Bila dah siang, tak malam lagi. Kita dalam keadaan menanti-nanti sesuatu yang baru. Selepas perginya sesuatu. Ini dia. Jadi, sebagai jawapan atau hujah kepada orang musyrikin lah yang mengingkari dakwah Nabi SAW atau wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi maknanya kenapa kamu semua mengingkari ke atas Muhammad yang dia berehat daripada wahyu yang turun tadi kan? Tak berhenti. Jadi wahyu tu berhenti sekejap untuk dia berehat lah. Gitu. Jadi Allah Ta'ala kata sebagai maknanya macam sebagai menempelak bagi orang-orang musyrikin lah, isyarat kepada mereka. Adakah kerehatan kamu pada malam itu bermakna bahawa malam itu akan berterusan dan siang itu tidak akan kembali? Adakah macam tu? Tak. Malam itu untuk kamu berehat. Begitu juga wahyu yang turun kepada Nabi SAW bukan turun tiap-tiap hari. Bukan tiap-tiap hari turun wahyu ni. Hari ni turun, mungkin 2-3 hari turun, mungkin seminggu. Tengok apa peristiwa yang berlaku. Bukan setiap hari. Baik. Jadi dia nak buat persamaan di antara dakwah Nabi SAW dengan waktu tadi. Waktu siang dan waktu malam. Dia buat persamaan di situ. Jadi kita malam apabila dia mendatangkan ketenangan. Jadi waktu malam tu datangnya awan, dia kata lepas tu sejuk, kemudian dia kata ma'at ta'ammul al-wadi' ka jawil yutmi wal 'ilah. Seperti udara, dia kata malam tu ada udara segar.
Kan kita malam ni boleh tidur kan, pagi tu awal tu mungkin panas sikit lah, tapi dah tengah malam kita rasa segar, sejuk, kan? Dan dia akan habis apabila datangnya waktu duha. Ya. Ini disebut tentang persamaan di antara waktu duha atau waktu siang dan malam itu dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Itu kesimpulan yang ringkas lah. Okey, kemudian yang tadi kita bicara tentang perkara yang Allah bersumpah dengannya. Ini perkara yang Allah bersumpah atasnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan? Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Yani ma tarakaka mundu i'tana bika. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tidak pernah mengabaikanmu sejak dia mengambil berat kepada kamu. Sejak kamu dilahirkan, dia Allah Ta'ala jaga kamu, pelihara kamu dengan penjagaan yang terbaik. Ya Allah, Allah tinggikan darjat kamu. Kan? Selepas kamu berada di satu darjat, Allah naikkan darjat lebih tinggi lagi. Ini maknanya tujuan kata ni kepada Nabi SAW. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Mu yang ni Nabi Muhammad SAW. Kemudian ma qala wa ma abghadaka, ia tidak membencimu. Seterusnya wahyu, dia kata di sini, sesungguhnya wahyu dan pertemuan dengan Jibril alaihissalam dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bekal bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesusahan. Dalam kesusahan di perjalanan dakwah. Ya. Bekalan Rasul apa dia? Bekalan Rasul ni pertemuan dengan Jibril yang sentiasa kemudian berhubungan dengan Allah. Jadi Jibril alaihissalam jadi perantara di antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil bekalan Rasul ketika Nabi dalam kepayahan. Ketika Nabi SAW diingkari oleh kaum dia. Jadi yang menggembirakan Nabi SAW apa dia? Wahyu yang turun tadi. Jadi begitulah dia yang Nabi SAW alami dalam dakwah dia, kepayahan dan kesusahan. Tapi inna ma'al usri yusra. Bersama dengan payahan itu kemudahanlah. Ya Allah sampaikan khabar gembira. Sebagai Allah turunkan kepada dia ubat penenang jiwa daripada penentangan kaum musyrikin. Terhadap Nabi atau terhadap dakwah Nabi SAW. Apabila wahyu terhenti, maka bekalan pun terputuslah. Jadi maknanya hati pun jadi resahlah. Maka tinggallah Nabi SAW dalam keadaan yang Nabi tak biasa dengannya. Sedangkan kebiasaan Nabi itu maknanya ada Jibril turun kepada Nabi SAW bawa wahyu. Itu terutama di awal di awal penurunan wahyu lah. Berapa lama Jibril tak mari, dia berlakulah khilaf antara ulama berapa lama Jibril tak turun. Ketika turunnya ayat pertama, lepas tu tak turun berapa hari kan. Nanti dia beritahu bawah ni lah. Hikmah wahyu terputus. Berlaku keputusan wahyu sekejap. Ulama sirah, ulama sejarah lah. Dulu dan kini mereka bercerita tentang wahyu yang terputus ni daripada Nabi SAW. Kata Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wahyu terhenti. Dia kata ibarat an ta'khirihi mudatan min az-zaman, maksud dia beberapa masa terhenti. Tak turun wahyu kepada Nabi SAW. Kenapa hikmah dia? Demikian itu untuk menghilangkan apa yang Nabi SAW ni rasa macam ketika bertemu pertama kali dengan Jibril kan, Nabi rasa macam takut kan ketika turun wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan, Nabi SAW masih dalam ketakutan. Jadi untuk menenangkan Nabi SAW, wahyu terhenti sekejap. Supaya apa? Supaya Nabi rasa mana wahyu tak turun, rasa nak tunggu wahyu. Mana ni tak mari lagi ni, baru ni dah datang. Jadi rasa takut tu hilang. Bila rasa takut tu dah hilang, maknanya
Nak tunggulah, rindulah. Sebab dia kata at-tashawuq ila al-aud, dia rasa rindu untuk tunggu wahyu turun. Jadi hadis di bawah ni menjelaskan. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata, dia bercerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang terputusnya wahyu, terhentinya wahyu sekejap. Jadi selepas turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu kan, terhenti beberapa lama, tak sampai bulan lah, hari je. Nabi kata, baina ana amshi id sami'tu sawtan minas sama'i. Ketika aku berjalan, Nabi cerita dekat sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, ketika aku berjalan aku terdengar satu suara daripada langit. Farafa'tu basari, maka aku pun dongak ke atas lah, melihat ke atas. Fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira'i jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Maka tiba-tiba malaikat yang datang kepada aku di Gua Hira tu, dia tak tahu lagi Jibril, ya, datang kepada aku di Gua Hira itu, duduk di atas kursinya di antara langit dan bumi. Oh, Jibril duduk atas kursi dia. Jibril ni besar sangat. Dia duduk kelas sebelah tu, tutup ufuk habis. Ufuk tu tutup. Dan 600 sayap dia. Dan 600 sayap Jibril alaihi salam. Ini mana apa nama, ketua para malaikat. Perantara daripada Allah Taala dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia yang korek Zam-Zam tu. Kan? Dengan sayap dia tekan masuk tanah. Kan? Sayap dia. Baik. Fara'ibtu minhu, maka aku rasa gerun dengannya, gerun terhadapnya, takut. Tapi tengok Jibril tu kan, Nabi takut. Faraja'tu, maka aku balik ke rumah. Balik segera ke rumah. Faqultu, maka aku katakan, zammiluni, selimutkan aku. Ya. Bila Nabi kata zammiluni, selimutkan aku, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Al-Muddaththir. Kan? Turun ayat ni lah. Lepas tu, wahai orang yang berselimut. Wahai Al-Muddaththir ni orang yang berselimut. Qum, bangunlah. Fa'anzir, maka berilah peringatan. Peringatan, fa'anzir ni peringatan yang menakutkan. Kalau peringatan yang menggembirakan, yang menyeronokkan, fa'abshir. Jadi fa'anzir, maka bangunlah. Bangunlah, maka berilah peringatan yang menakutkan. Apa dia peringatan yang menakutkan? Bahawa di hadapan sana ada azab yang pedih. Ada azab yang menanti. Ya. Jadi Nabi SAW, ya, Allah Ta'ala suruh Nabi bangun, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu hendaklah engkau agungkan, engkau muliakan. Wa thiyabaka fatahhir, dan akidahmu, peganganmu hendaklah engkau sucikan. Thiyabaka ni maksud pakaian. Asal mana dia pakaian. Tapi di sini maknanya akidah kita, pegangan kita, keyakinan kita, hendaklah kita bersihkan daripada segala kesyirikan. Wa thiyabaka fatahhir. Asalnya bajumu hendaklah engkau sucikan, bersihkan. Tengok sini surah Al-Muddaththir. Al-Muddaththir. Dia. Al-insan al-nazi'at. Dia surah nombor apa? غاشية الانشقاق تكور النازعات المرسلات القيامة الحاقة القلع التغابن المنافي الصاف الرحمن. ها؟ سورة nombor apa? Ha? Surah 74. Lepas Muzammil. Okay. Selepas Muzammil lah. Ya ayyuhal muddaththir
قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر Okey. Sini wa thiyabaka fatahhir, maka bersihkanlah pakaianmu. Yang ini bersihkanlah akidahmu, kan? Ha. Dan pakaianmu bersihkan jugalah daripada najis. Itu. Kemudian warujza fahjur, dan ini tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Okey. Maka lepas tu wahyu turun. Selepas tu turunlah wahyu, turun wahyu. Kan selama 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Baik, kata Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala, tempoh wahyu terhenti tu antara surah surah Iqra tu kan dengan surah Mudaththir ni, ulama khilaf lah. Ulama surah Al-Alaq tu kan dengan surah Mudaththir ni ulama khilaf kepada beberapa pendapat. Yang sahihnya bahawa dia hanya beberapa hari ya. Ibn Sa'ad telah meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang itu. Dia kata, dan apapun adapun apa yang masyhur, kan, yang pendapat yang mengatakan bahawa ia berlangsung selama 3 tahun ataupun 2 tahun setengah, maka pendapat itu tidak sahih lah. Tidak sahih. Dia kata falaisa bisahih. Jadi Nabi SAW dalam waktu wahyu terhenti selama beberapa hari itu, Nabi dalam keadaan kesedihan. Ya. Sedihlah waktu dia kan, sebab wahyu tak mari, tunggu. Dalam keadaan kehairanan, kenapa pasal apa tak turun lagi wahyu ni. Kan tak datang pula, sekali tu yang mari. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi SAW dalam keadaan macam tu, Nabi susah hati, Nabi naik ke tempat tinggi, Nabi nak terjun, nak bunuh diri. Kan? Tapi pendapat itu tidak benar lah. Kan? Dan setiap kali Nabi nak terjun daripada atas bukit, terjun ke bawah tu, Jibril AS menzahirkan diri dan menyampaikan khabar gembira bahawa dia adalah seorang utusan Allah. Tapi ini riwayat yang dhaif, tak sahih, mursal. Kenapa? Kerana ia bercanggah dengan kemaksuman Nabi SAW. Orang yang maksum macam mana nak bunuh diri pula? Kan? Tapi ada riwayat yang menyebut tentang itu, tidak sahih lah. Baik. Kemudian khabar gembira dan janji daripada Allah Ta'ala untuk Nabi SAW. Khabar gembira. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguhnya akhirat itu lebih baik untuk engkau daripada yang pertama, yakni dunia lah. Dan sungguhnya nanti Tuhanmu akan berikan kepadamu, maka engkau akan redha. Ini dengan pemberiannya. Baik, adapun al-busyra, khabar gembira itu apa dia? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini busyra. Yakni dia kata setiap keadaan yang selepas itu daripada keadaan engkau, maka baginya ada kelebihan di atas keadaan yang sebelumnya. Ya? Dulu kan Nabi SAW ditentang dan sebagainya, tapi kemudian jadi kuatlah. Ramai orang yang musuh Islam, kan, yang defend Nabi SAW daripada musuh-musuh dia. Kemudian dimasukkan dengan ad-darul akhirah, hari akhirat. Lebih baik untuk engkau daripada dunia ini adalah kerana Rasulullah SAW manusia yang paling zuhud sekali dengan dunia. Paling tak heran dengan dunia ni. Ya. Dan manusia yang paling mencampakkan dunia ni daripada dia. Sebagaimana yang kita lihat dalam sirah Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW diberi pilihan di akhir umurnya, di antara untuk kekal di dunia, sampai hari kiamat, ataupun Nabi nak pilih syurga. Nabi diberi pilihan. Adakah kamu nak hidup sampai kiamat?
Ataupun kamu nak ke syurga setelah selesai tugas. Kan? Maka Nabi SAW pilih apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kan? Daripada dunia ni. Dunia ni ada apa? Kepenatan. Dunia ni kepenatan, keserabutan. Kan? Kesakitan, kesusahan di dunia. Adapun syurga, kebahagiaan. Macam orang mati syahid lah. Kan? Mereka kena bunuh di bom di Gaza tu kan. Maknanya, insya-Allah Ta'ala ruh mereka terus masuk syurga. Tinggal jasad je di dunia. Jadi maknanya mereka selamatlah ruh mereka insya-Allah. InsyaAllah kalau mereka orang yang beriman dan bertakwa, beriman kepada Allah Ta'ala, kan? Mati mempertahankan harta mereka, rumah mereka, kan? Mati syahid. Begitu. Yahudi, masuk tu lah. Masuk Hazan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, maka baginda bersabda, "Inna 'abdan khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu min zahrati dunya ma syaa wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indahu." Nabi khutbah, Nabi kata apa? Sungguhnya seorang hamba yang Allah telah berikan kepadanya pilihan di antara Allah nak berikan kepada dia kemewahan dunia, kekayaan dunia, apa yang dia kehendaki Allah nak bagi. Dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, Allah sebagai dia pilih.
Kemunahan dunia kan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka dia pilih apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, hamba tersebut. Nabi kata kepada para sahabat semualah. Ketika itu Abu Bakar menangis radhiyallahu anhu. Bila Nabi kata, Abu Bakar kata, "Fadainaka bi abaina wa ummahatina." Kami jadikan ayah-ayah dan ibu-ibu kami sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Kata Abu Sa'id, kami pelik bila Abu Bakar cakap macam tu. Apa ni Abu Bakar ni cakap begitu? Nabi sebut seorang hamba. Kan? Jadi sahabat-sahabat semua kata, tengok kamu semua ni kepada Syekh ni, yang Abu Bakar menangis. Rasulullah SAW hanya bagi tahu kan, tentang seorang hamba Allah yang Allah bagi pilihan. Sama ada dia nak duduk kekal di dunia ni dengan kekayaan, kemewahan dunia, ataupun dia nak pilih duduk dengan nak duduk di sana dengan menikmati apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tadi. Dan dia berkata, Fadainaka bi abaina wa ummahatina. Kami jadikan ayah-ayah dan ibu-ibu kami sebagai tebusan bagimu. Okay? Maka Rasulullah itu dialah hamba Allah yang diberi pilihan. Sahabat-sahabat tak faham lagi. Tapi Abu Bakar, kana Abu Bakar huwa a'lamuna bihi. Abu Bakar lebih memahami tentangnya daripada kami. Maksud hamba yang Allah bagi pilih itu Nabi lah SAW. Nabi ni nak mati lah, tu cerita dia. Nabi nak tinggalkan kita lah. Kan? Bila Nabi nak tinggalkan orang yang kita sayang sangat-sangat ni kan. Sayang mereka daripada Nabi ni lebih daripada diri mereka sendiri. Lebih daripada mak ayah mereka, lebih daripada keluarga mereka. Sayang mereka pada Nabi tu lebih pada segala-galanya mereka tadi. Kan Abu Bakar kan, Umar dia kata, Rasulullah, aku menyintaimu daripada segala-galanya kecuali diriku. Kan? Nabi kata tidak. Tidak hai Umar. Sehingga engkau lebih cintai daripada dirimu. Maka Umar pun kata, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada segala-galanya sehingga diriku sendiri. Lebih daripada diriku sendiri. Nabi kita sekarang baru sempurna iman. Diri kita tu jadi nombor 2. Nabi itu nombor 1. Baru iman sempurna. Sayangnya sahabat-sahabat ni kan. Sebab tu bila sahabat wafat, ramai sahabat, boleh kata semua sahabat tak boleh terima hakikat. Tak boleh terima hakikat kewafatan Nabi SAW. Umar dia bangun. Bila hari Rasulullah wafat tu, dia cabut pedang dia. Kata, Man qala bi anna Rasulullah ma mat. Man qala bi anna Rasulullah mat, la'alwannahu bisayfi hadha. Rasulullah ma mat. Walakinnahu dhahaba ila liqa'i rabbih kama dhahaba Musa bin Imran ila liqa'i rabbih. وَلَيَرْجِعَنَّا وَلِيُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَ الْمُنَافِقِينَ وَأَرْجُلَهُمْ. Kata Umar, barang siapa kata Rasulullah mati, aku akan pancung leher dia. Rasulullah tidak mati. Akan tetapi Rasulullah pergi bertemu Tuhannya macam mana Musa pergi bertemu dengan Tuhannya. Dan Rasulullah akan kembali, dia akan potong segala tangan dan kaki-kaki orang-orang munafikin. Abu Bakar, dia tak ada lagi baru sampai. Umar duduk cakap dengan orang kan. Orang semua dengar Umar cakap. Dia mari daripada rumah dia, lebih kurang 2 km lah daripada Masjid Nabi SAW. Nama tempat tu As-Sunh. Bahagian di Al-Awali. Dia naik kuda dia, sampai dia ikat kuda dia di tepi depan tu, kat masjid, dia pun masuk, dia tak peduli. Kat siapa pun dia tak peduli. Dia terus masuk ke bilik Aisyah radhiyallahu anha. Dia tengok Nabi SAW ditutup dengan kain, maka dia pun menangis. Dia buka tutupan kain Nabi SAW. Mana dia pun kucup di antara 2 kening Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, kan? Dia kata, tidak ada kepenatan lagi untukmu selepas hari ini. Adapun tidak kesakitan lagi ke atasmu selepas ini. Adapun kematian yang engkau mesti mati, maka engkau telah merasainya. Tidak ada kematian lagi untukmu selepas ini. Dia pun keluar. Dia kata, Ijlis Umar, duduk Umar. Umar tengok Abu Bakar, dia pun terduduk. Dengan Abu Bakar dia kalau dia duduk. Maka Abu Bakar pun bercakap. Dia kata,
Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Jadi dia pun baca ayat Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dia kata siapa yang sembah Muhammad, sungguhnya Muhammad dah meninggal. Siapa yang sembah Allah, sungguhnya Allah hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Maka dia baca ayat tadi lah. Tidak adalah Muhammad itu. Ni ayat ni. Ayat ni. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa ma Muhammadun. Wa ma Muhammad. Ha tak lekat. Ha. Mana ha? Wa ma Muhammadun. Tak lekat mim. Mim. Muhammadun. Dia tulis satu berhenti. Ni surah Al-Imran ayat 144. Al-Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Lambat baca internet lambat pun. Hujan. Dan tiadalah Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Qad khalat, yang mendahului daripada sebelumnya oleh para Rasul. Semua mati merah. Semua mati ya. Kan para Rasul tadi. Afa immata, maka adakah bila وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Okey. Ya. Apakah jika dia mati atau dia terbunuh, kamu akan berpatah balik jadi murtad lah. Para siapa yang berpatah balik jadi murtad, akan di atas kedua tumitnya berpatah balik ke belakang lah, maka dia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Dan Allah akan beri ganjaran pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Di sahabat yang meriwayat kisah, dia kata apa? Kami semua lupa ayat ni. Semua sahabat, hatta Umar lupa ayat ni dalam Quran. Allah Ta'ala bagi bukan seorang yang ingat. Kalau dia ingat ayat ni, dia pun tak jadi macam tu. Ya, dia pun boleh terima hakikat kewafatan Nabi SAW. Tak ada rumah melainkan padanya bunyi tangisan. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika hari Nabi SAW masuk ke Mekah, ke Madinah kan, suasana memang suasana meriah. Kan? Suasana meriah macam hari raya. Seronok. Orang seronok lah. Kan? Kanak-kanak berlari sana, berlari sini apa semua kan. Menjerit-jerit, seronok. Menyambut hari kedatangan Nabi SAW. Madinah ni jadi bercahaya, berseri. Seronok. Tapi pada hari kewafatan Nabi SAW ni, Madinah jadi gelap. Sunyi, sepi. Macam kita kata kena langgar Garuda. Tak ada budak-budak duk main kat luar langsung. Yang ada hanya bunyi tangisan. Bunyi sedih. Di rumah tu, di rumah ni, di rumah. Tak ada. Hari kewafatan Nabi adalah hari yang gelap. Hari kesedihan. Sebab tu kalau kita ditimpa apa-apa musibah kan, kita teringat. Musibah yang paling besar menimpa orang Islam adalah musibah kematian Nabi SAW. Musibah paling besar.
orang Islam kita ditimpa kematian, diserang di mana, di Gaza tu kan, musibah bagi umat Islam. Musibah. Kesedihan bagi kita kan. Tak ada nak buat apa. Kewafatan Nabi lagi berat daripada musibah yang menimpa umat Islam hari ini. Ya kan? Jadi muram. Oh, macam tu. Sunyi. Sedih. Sebab tu 12 Rabiul Awal adalah hari kewafatan Nabi SAW, bukan hari kemeriahan. 12 Rabiul Awal. Tiba-tiba mari kat kita Rabiul Awal kita buat hari happy birthday Nabi SAW. Hari potong kek untuk Nabi SAW. Awak potong kek kerana Nabi meninggal ke? Tarikh yang tepat 12 Rabiul Awal hari wafat Nabi. 12 Rabiul Awal bukan tarikh yang tepat bagi kelahiran Nabi SAW. Bukan tarikh yang tepat. Tak. Ada yang kata 19 Rabiul Awal. Yang tepatnya 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi SAW. Kenapa kita bergembira dengan hari wafat Nabi? Patutnya hari gembira, hari kewafatan Nabi ni SAW kita rasa satu kesedihan. Ya. Begitu. Baik. Inilah ni ayat ni, sahabat kata kami semua terlupa ayat ni. Ya, Allah Ta'ala tetapkan pada Abu Bakar ayat ni. Terkejut dia tadi. Kenapa? Kerana kejutan yang dahsyat tadi kan. Tak disangka-sangka. Nabi SAW meninggal. Dah habislah tugas dia. Kerja dia dah habis dah. Maka dia pilih apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, iaitu syurga. Ruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam berada dalam syurga. Kan? Dan jasad mereka ada di dunia, dan jasad mereka diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh tanah. Jasad dia macam tu. Ya. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu. Ruh dalam syurga. Inilah dia. Tapi apa yang kita boleh buat? Selawat lah. Selawat dan salam kita akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat sekali, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allah sampaikan selawat kita. Salam kita. Allahumma salli, ya Allah berselawatlah. Apa makna selawat daripada kita untuk Rasulullah? Mana kita minta Allah Ta'ala berikan pujian kepada Nabi fil mala'il a'la. Pujian yang berterusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi yang di atas sanalah para malaikat dan sebagainya. Itu mana selawat daripada untuk Rasulullah, pujian untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim, dan salam kita. Salam kita ni di mana saja, okay, akan sampai pada Nabi SAW. Allah akan sampaikan salam kita di mana saja kita berada. Tak sebenarnya kita nak kena pergi depan kubur Nabi SAW. Tak sebenarnya kita nak kena kirim kat sahabat-sahabat kita, nanti kirim salam saya pada Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah, doalah supaya Allah Ta'ala hantar saya ke Madinah pula. Ini mana benda yang tak diajar oleh syariat macam tu pun. Yang diajar oleh syariat adalah selawatlah di mana kita berada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Lagi banyak kita selawat. Kan, maka Nabi kata idzan. Nabi kata kalau macam tu, sahabat kata kalau saya sahabat selawat semua masa untuk Rasulullah, Nabi kata idzan yukfa hammuka. Ya kan? Maknanya akan dicukupkan segala hajat engkau. Wa yughfaru dhanbuka, dan dosa engkau akan diampunkan. Selawat banyak kepada Nabi, hajat kita akan tercapai dan dosa kita akan diampunkan. Itu dia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ada pun janji daripada Allah Ta'ala dalam surah ni kepada Nabi SAW. Janji Tuhan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka nanti Tuhanmu akan berikan kepadamu, ya kan? Maka nanti engkau akan redha. Ya? Yani janganlah kamu tanya tentang keadaannya di akhirat macam mana, daripada segala jenis kemuliaan dan segala jenis kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Kerana tak mungkin kita nak ceritakan macam mana sifatnya sebab kita tak tahu. Tak boleh nak buat ayat nak cerita tentang kenikmatan tu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala jenis nikmat. Ya? Kita tak tahu. Jadi maknanya kita faham, ambil lah. Tuhan akan berikan kepadamu segala jenis nikmat, bermacam-macam jenis nikmat.
Dan kurniaan Allah Ta'ala terhadap Nabi SAW itu termasuklah bahawa Allah berikan kepada Nabi negeri akhirat. Sehingga Nabi SAW itu reda, suka kebaikan yang sampai kepada umatnya. Jadi Nabi suka kebaikan untuk dia tu sampai juga pada umatnya. Di antaranya adalah Nahrul Kautsar. Dia kata itu sungai dalam syurga. Kautsar ni nahrun, sebatang sungai yang Allah berikan kepada Nabi SAW di dalam syurga. Inna a'tainaka al-kautsar. Sebenarnya kami berikan kepada engkau al-kautsar, yakni al-kautsar satu sungai dalam syurga. Jadi di antara kurniaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW adalah Nabi SAW akan reda terhadap kurniaan Allah Ta'ala, bahawa Allah tidak akan masukkan seorang pun daripada keluarganya yang mati di atas ajarannya. Allah tak akan masukkan mereka ke dalam neraka. Itu di antara makna dia. Dan dikatakan makna pemberian itu adalah syafa'ah lah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, di antara makna dia adalah makna syafaat, kurniaan. Syafaat recommend lah. Orang yang hak dah nak kena mana timbangan dosa dia lebih berat daripada pahala, kira nak masuk neraka dah. Nabi minta kepada Allah Taala supaya dimasukkan orang tadi dalam syurga. Dibatalkan dia daripada neraka masuk syurga. Oh, syafaat. Jadi mana syafaat ni? Syafaat kita kata para nabi, syafaat malaikat untuk orang beriman, syafaat orang beriman untuk orang beriman, syafaat orang mati syahid untuk 70 orang ahli keluarga dia. Syafaat, dia boleh recommend 70 orang daripada family dia untuk masuk syurga, tidak masuk neraka. Orang yang mati syahid ni Allah Ta'ala bagi dekat dia darjat macam tu. Baik. Kemudian ada beberapa gambaran rahmat Allah Ta'ala dan pemeliharaan Allah Ta'ala terhadap Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah dia dapati engkau anak yatim maka dia jaga pelihara engkau. Wa wajadaka dhallan fahada, dia dapati engkau sesat maka dia beri engkau petunjuk. Wajadaka ailan, dia dapati engkau fakir, miskin, fa'aghna, maka dia kayakan engkau. Jadi ayat ni menyebut tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana Allah Taala buat pada Nabi sejak daripada awal lagi, sejak daripada Nabi kecil lagi. Daripada Nabi dalam perut mak dia lagi. Allah Taala beri penjagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Supaya apa? Supaya dia sentiasa ingat macam mana Allah Ta'ala tu buat dekat dia segala kebaikan. Sampailah kepada Nabi SAW wafat tadi. Daripada Nabi kecil kan. Daripada perut mak dia lagi lah, dalam perut mak dia. Macam mana kasih sayang Allah Ta'ala terhadapnya. Dan limpahan rahmat Allah ke atasnya. Baik. Di antara rahmat ataupun limpahan kurniaan Allah ke atasnya adalah penjagaan dia. Allah kata, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah dapati engkau ni anak yatim, maka Allah jaga engkau, pelihara engkau. Yang ni dia kata bahawa ayahnya, ketika ayahnya wafat, meninggal, dia di dalam kandungan ibunya sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan selepas baginda SAW dilahirkan, kemudian ibunya pula meninggal, iaitu Aminah binti Wahab. Ketika umur Nabi SAW 6 tahun. Dikatakan. Kemudian dijaga oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Sampailah Abdul Muttalib itu meninggal. Umur Nabi SAW 8 tahun. 6 tahun. Mak dia meninggal. Lepas tu 2 tahun lepas tu datuk dia pula meninggal. Yatim kan? Yatim. Kemudian dia ditanggung oleh bapa saudara dia Abu Talib. Yang mana Abu Talib ni sentiasa melindungi dia, menolong dia, membantu dia.
Ya, dan mempertahankan dia, menjauhkan dia daripada perbuatan kaum Quraisy yang cuba untuk menyakiti dia. Selepas Allah hantar dia jadi rasul, bila umur Nabi Islam 40 tahun, Allah lantik dia jadi rasul, maka banyaklah penentangan. Cumanya dia tak boleh nak buat buruk pada Nabi Islam sebab Abu Talib jaga dia. Orang Quraisy ni mereka menghormati darjat Abu Talib, padahal Abu Talib bukan kaya pun. Kan? Bukan kaya, tapi darjat keturunan tu dihormati dia oleh kaum Quraisy. Tapi Abu Talib walaupun dalam keadaan dia defend Nabi Islam, dia berada di atas agama kaum dia, agama penyembah berhala. Semua itu adalah dengan takdir dan ketetapan Allah Ta'ala. Kan? Allah jaga, Allah buat bagi cantik, elok dah. Macam kedudukan keadaan Nabi SAW. Nabi yatim. Supaya apa? Anak-anak yatim tidak berasa kami yatim. Nabi pun yatim. Kan? Contohnya kadang-kadang ada anak yatim kan, yang kematian ayah kan. Jadi mereka berasa macam sedih, kesempitan jiwa. Dia ajar kepada mereka bahawa Rasulullah pun anak yatim. Kan? Dijaga oleh mak dia. Lepas tu mak meninggal pula. Kamu mak ada lagi. Lepas tu mak meninggal pula umur 6 tahun. Kan? Belah oleh datuk dia pula. 2 tahun lepas tu datuk pula meninggal. Lepas tu dijaga oleh pak saudara pula. Pak saudara ni ada anak-anak dia ramai. Betul tak? Ramai anak dia. Jaga oleh pak saudara pula. Jadi kamu tu lebih, orang kata apa, lebih bernasib baik daripada Nabi SAW, anak yatim. Ini sebagai motivasi untuk anak-anak yatim. Baik. Sehinggalah Nabi SAW tadi dijaga oleh Abu Talib sampai Abu Talib meninggal lah dalam keadaan musyrik sebelum hijrah lah. Dekat-dekat nak hijrah tu dia meninggal lah. Kan? Kemudian bila Abu Talib meninggal, seronok lah orang-orang Quraisy tadi kan. Maknanya bolehlah mereka menyakiti Nabi SAW. Selepas tu Allah Ta'ala pilih pula tempat untuk Nabi berhijrah. Kan? Tinggalkan tanah air yang dia sayang tadi. Nabi kata, sesungguhnya engkau, Nabi kata kepada Mekah, kan? Dia kata ahabbul ardi. Kan? Sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling Allah cintai dan paling aku cintai. Kalau tidak kaumku mengeluarkan aku tidak akan meninggalkan kamu. Tempat tinggal tumpah darah dia kan, sayang. Nak tinggal. Tapi kerana kaum dia nak membunuh dia, maka dia pun keluar meninggalkan Mekah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pilih untuknya supaya berhijrah, kan? Meninggalkan Mekah tadi ke negeri Al-Ansar, iaitu daripada Aus dan Khazraj. Ini maknanya sunnatullah. Kan? Apa yang Allah telah tetapkan di atas jalan yang paling sempurna untuk Nabi SAW. Bila Nabi sampai kepada mereka di Madinah, maka mereka menyambut Nabi SAW. Mereka menolong Nabi, membantu Nabi, dan mereka berperang di hadapan Nabi SAW. Berperang mempertahankan Nabi SAW radhiyallahu anhu ajma'in. Ini adalah pemeliharaan, penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala kata, alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian Allah berikan taufik dan hidayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajadaka dhallan fahada. Dia dapati engkau dalam keadaan sesat, maka dia beri petunjuk kepada engkau. Turunkan wahyu kepada engkau. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini samalah seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 52 dan 53 yang kita baca tadi. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan seperti demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, yakni Al-Quran, daripada perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Engkau tidak tahu sebelum ini apakah itu Al-Kitab, Al-Quran, dan apa itu iman. Kau tak tahu sebelum ni. Walakin ja'alnahu, akan tapi kami jadikan Al-Quran itu nuran, cahaya, nahdi bi man nasya'u. Kami beri petunjuk dengan Quran itu siapa yang kami kehendaki min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Jadi Quran ni adalah petunjuk untuk siapa yang Allah Ta'ala kehendaki sajalah. Bukan semualah.
Bukan semua orang dapat petunjuk. Maknanya ramai masuk neraka. Kan? Majoritinya adalah ahli neraka. Sebab apa? Bukan semua. Allah kata, Allah kata sebenarnya, Allah kata, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami bagi petunjuk. Dengan Quran itu siapa yang kami kehendaki. Siapa yang Allah tak kehendaki tak dapat. Daripada hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Menunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Tetapi kau tak boleh paksa manusia lah. Ada yang ikut, ada yang tak ikut lah. Iaitu apa dia? Jalan yang lurus. Siratillahi alladhi lahu ma fi samawat. Siratillahi, jalan Allah alladhi lahu, yang baginya ma fi samawat, apa yang ada di segala langit. Wa ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Yakni, kan? Allah dapati engkau dalam keadaan engkau tak tahu, tak kenal Al-Quran dan tidak kenal keimanan, maka Allah ajarkan engkau apa yang kau tak tahu sebelum ni. Ya. Jadi maknanya Allah Ta'ala tunjukkan kepada engkau, dorongkan kepada engkau untuk melakukan amalan yang terbaik dan berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Jadi makna apa yang disebutkan di atas ini, bahawa di zaman jahiliah lah, kan, zaman jahiliah ni macam-macam akidah, pegangan macam-macam, kan, akhlak semua jadi cacam berbah habis, rosak, teruk. Jadi Nabi SAW waktu tu Nabi rasa tak boleh terima, tak tenang. Sebab tu Nabi berulang alik ke gua Hira. Kalau tak boleh tengok keadaan masyarakat Quraisy yang rosak ni. Dia tak boleh nak duduk dengan mereka. Tak tenang jiwa. Nak pergi berkawan dengan pengikut-pengikut Nabi Musa dan pengikut-pengikut Nabi Isa pun, puak-puak ni pun dah haru dah. Mereka dah ubah dah segala apa yang ada kat mereka daripada kitab. Al-Quran, apa nama, Taurat dan Injil. Nak kawan dengan siapa? Nak kawan puak Bani Israel. Mereka pun jahanam sejak dulu lagi dah. Dulu, kini dan selamanya. Memang jahanam tu puak ni. Yahudi ni. Memang tak ada hati perut. Tadi tengok YouTube cekik budak. Cekik budak sampai mati. Budak tu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Budak tu dah mengucap, budak kecil lah. Umur dalam 8 tahun, 9 tahun tu lah. Mati budak tu. Pok ni lah. Nak kata Ya'juj Ma'juj bukan mereka Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj lagi dahsyat lagi. Ya'juj Ma'juj dahsyat lagi. Kapir teruk lagi lah. Orang juga Ya'juj Ma'juj ni. Tapi lagi ganas. Hak tu tak ada, memang tak elawat lah. Hak tu Allah Ta'ala hantar ulat lah. Gigit dia kat tengkok ni mati sekali. Satu nyawa mati. Israel ni sampai masa dia mampu habis lah ni. Buat ni. Dia baru seronok bunuh kan. Dia pun kena satu masa. Tak tahulah bila, tapi benda tu pasti berlaku lah. Itu berimannya kita. Jadi masa bila nak sampai kita tak tahu, sebab kemenangan orang Islam di atas orang kafir ni, pokok Yahudi kenapa ni kan, bukan kerana dengan kekuatan persenjataan dan bilangan yang ramai, tapi menang kerana takwa lah. Takwa dan iman kepada Allah Ta'ala. Kalau masjid surau pun tak penuh, kan? Bila nak menang? Takat pergi bersorak boleh bersorak kan. Bawa bendera Palestin, jerit-jerit habis liang balik. Tak apalah, bersolidariti kan. Apa nama? Kan? Tunjuk sokongan kita, tak apalah tu. Tapi takkan hak tu kita nak menang. Dia dengan iman dan takwa lah. Jadi maknanya bila masjid dah penuh waktu subuh sama dengan waktu Jumaat, clear. Mana nak cari kita mana masjid waktu subuh sama waktu Jumaat? Melayu di mana nak cari? Kat Mekah, Madinah lah. Lain pada tu. Lain tu kat mana? Masjid negara. Waktu subuh sama dengan solat Jumaat manusia. Mari kalau macam tu, sebab tu dia pada kata dalam Facebook lah. Maknanya sebelum mereka dah boykot barang-barang Israel ni, masjid boykot dah.
Masjid dah diboikot lama dah. Tak main masjid. Kan dekat sembahyang fardu, sembahyang Jumaat pun tak main, tak pergi. Kan ini semua mungkin bahang-bahang PKP kot. Tak pergi Jumaat. Kita balik Jumaat, dia pun balik keluar pada rumah pergi kerja kilang. Menang macam mana? Tak tahulah. Mungkin Allah Ta'ala alam, ada sahabat cerita kan, dia pergi Palestin, dia pergi apa? Dia pergi 2 kali lah, dia pergi Masjid Aqsa. Ni kawan cerita, tapi saya kenal lah kawan yang pertama cerita tu. Dia pergi 2 kali, dia sembahyang Masjid Aqsa, dia keluar orang nak buat roti ni kan. Ternyata tak sembahyang lah. Diam, tak jawab. Buat roti je. Yang dia pergi sembahyang Masjid Aqsa ni orang luar. Haji pernah pergi? Siapa pernah pergi antara kita? Masjid Aqsa. Belum ada rezeki no. InsyaAllah ada rezeki bila tak tahu. Duduk sembahyang tu banyak orang luar. Dia keluar masjid kan. Dia tanya, tak solat sekali ya? Dia tak tahu. Dia roti. Kita ditakuti. Maknanya, Allah sebut dalam Quran di sini kan. Nampak macam mana? Mudah-mudahan lah. Ini sebagai pengajaran untuk orang umat Islam. Allah sebut di sini, tengok ni. Mana? Ma asabakum min musibatin. Ma asabakum min musibah kan. Ni surah Syura juga ayat 30. Musibah yang menimpa kita ni kan, supaya kita kembali kepada Allah lah, segera kembali kepada Allah. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ini satu ayat. Musibah ni yang datang pada kita tiba-tiba ni dengan sebab perbuatan kita sendiri. Kesalahan kita. Mungkin kita meninggalkan solat. Ketika solat ni bukan orang Melayu saja. Orang Arab pun ramai tak solat. Tak menutup aurat. Ada macam-macam lagi lah. Dosa tadi kan. Jadi Allah Ta'ala nak bagi pengajaran pada kita supaya kita bertaubat kembali kepadanya, bahawa kita akan dapat kekuatan balik. Ini dia. Kemudian di sini At-Taghabun ayat 11. Tengok ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Tiada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi maknanya nak selamat dari musibah ni, inilah dia. Allah kata ni. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Ya, jadi kalau kita tak taat pada Allah, taat pada Rasul, macam mana Allah nak beri kemenangan kepada kita? Sebab kita ni bila dah tak ada iman, dah tak ada taqwa, kita sama kekuatan kita dengan orang kafir tadi. Maka mereka menang ke atas kita kerana kekuatan mereka, persenjataan dan persediaan mereka dalam peperangan. Tapi bila kita ada iman dan taqwa, maka mereka tak akan dapat mengalahkan kita. Sebab tu perancangan mereka terlalu lama, mereka buat lama dah. Sejak jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi ni, mereka dah buat, dah fikir dah, mereka cari dah punca sebab, mereka jumpa punca sebab.
Punca sebab bila orang apa nama? Orang beriman, orang Islam ni depa sentiasa di masjid mereka dan sentiasa mereka bersama dengan Quran mereka. Sentiasa di masjid. Masjid penuh. Quran sentiasa. Tak boleh buat apa. Jadi macam mana nak buat? Kena fikir cara yang boleh jauhkan mereka, lalaikan mereka daripada masjid dan Quran. Maka mereka berjaya. Menjauhkan orang Islam daripada masjid dan Quran. Tak tengok semua orang main masjid, sembahyang raya ya. Tu pun tak sembahyang, duduk kat parking. Pakai baju Melayu. Orang duduk sembahyang, dia isap rokok. Lepas tu orang balik sembahyang, dia pun naik motor ikut sekali orang pergi beraya. Tengok keadaan umat Islam kan. Jadi maknanya pengajaran yang berlaku pada kita hari ini, Allah nak suruh kita ingat sebenarnya. Supaya kita kembali kepada Allah. Iman dan taqwa. Pergi penuh balik masjid. Faham balik Quran. Kan? Kita Islam puluh-puluh tahun dah. Tapi kita tak boleh faham Quran lagi. Lama dah Islam. Tapi Quran yang kita baca, tak boleh kita nak faham lagi. Kalau tak boleh nak faham, macam mana kita nak cerna dia dalam, nak hadam dia dalam jiwa kita. Jadi ramai orang yang tak faham, bukan tak faham, terbaca pun tak boleh kan. Jadi kita berusaha lah, kena berusaha ke arah tu, insyaAllah. Semoga Allah beri taufik kan. Jadi banyak ayat-ayat cerita musibah ni kan. Musibah ni, itulah dia. Ya Allah nak bagi kita peringatan dan pengajaran lah. Jadi itulah. Maknanya pengikut Nabi Musa dan Isa AS ni yang telah mengubah kan, agama tadi, kitab tadi. Jadi Nabi nak ikut siapa? Nabi berkawan dengan siapa? Kemudian Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW petunjuk dengan perkara yang Allah wahyukan kepadanya, iaitu dengan manhaj yang akan menyampaikan engkau tadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan manhaj tadilah. Petunjuk daripada akidah yang sesat. Petunjuk daripada pegangan akidah yang sesat adalah kurniaan yang terbesar lah. Minnatu al-kubra. Allah bagi hidayah supaya tidak terjebak dengan kesesatan akidah puak-puak jahiliah itu dan puak-puak ahli kitab yang menyeleweng itu adalah kurniaan yang terbesar lah. Ni yang Allah sebut di sini. Ayat yang kita baca tadi ni, ayat ni. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Ini ayat ni. Maka Allah beri kepada engkau petunjuk dengan wahyu Allah Ta'ala. Itu kurniaan yang terbesar. Yang tidak sama dengan kurniaan yang lain. Iaitu padanya ada kerehatan dan tamakninah. Ketenangan. Yang tidak ada lagi ketenangan selepas itu. Kan? Yang tidak ada lagi kepenatan selepas itu. Kan? Inilah di antara sebab. Sebab terhentinya wahyu sekejap. Kan? Untuk menguatkan kembali jiwa Nabi SAW. Sebab kita baca daripada awal sebab nuzul kan, satu wanita mari kata dekat Nabi SAW kan. Muhammad, aku tengok Tuhan kau dah tinggal kau lah, dia tak sayang kau lah. Kan? Dia panggil syaitan engkau. Syaitan engkau kan. Itulah keadaan orang kafir musyrikin. Jadi macam tu. Orang nak ajak kepada kebaikan, dia kata orang tu ajak kepada kejahatan. Tadi tengok dalam YouTube. Tengok YouTube kan, India. Pokok ekstremis di India. Minta ke Israel nak pergi duduk di sana, nak pergi bunuh orang Islam di sana. Daripada puas bunuh orang Islam di India, kami dah tak sabar, kami nak pergi bunuh, nak pergi perang dengan pengikut Muhammad dan kitabnya Muhammad yang jahat ni. Ya. Dia pun tak fikir, depa yang buat onar di India tu, yang duk peruntuh masjid sampai dia. Islam selama beratus tahun itu tak bunuh orang India pun. Jadi yang peruntuhkan masjid, bakar masjid, bunuh orang Islam kan, macam-macam dia buat. Nak dahsyat kan. Lepas tu kata, inilah golongan ekstremis. Ekstremis India. Kami minta mohon pada Israel nak panggil mereka pergi duduk sana. Mereka ingat Israel suka kat mereka. Israel tak suka kepada bangsa selain bangsa mereka. Yahudi ni, dia tak suka. Dia tak terima. Mana boleh orang masuk Yahudi? Nak masuk Yahudi mana boleh?
Dia tak terima. Bangsa Yahudi tu bangsa dan agama mereka tu Yahudi. Ni, nak jadi Yahudi, nak ikut Yahudi mana boleh. Dia kena jadi hamba dia boleh. Dia terima kalau jadi hamba mereka. Nak jadi macam mereka dia tak terima. Inilah dia. Baik. Habis itu. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fa inna Allah azza wa jalla telah memberi petunjuk kepada Nabi SAW. Ni kita sambung lagi lah. Panjang cerita ni. Habis surah ni kan. Panjang tafsiran dia. Jadi kita berhenti sinilah insyaAllah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ada soalan pada? وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.